Tuan Yang Dipertua, saya menyambut baik hasrat dan juga arahan Perdana Menteri yang bukan hanya telah mengarahkan khazanah untuk melakukan audit dalaman bagi menyiasat kerugian pelaburan dalam Fashion Valley, tetapi juga mengarahkan Jabatan Audit Negara untuk melakukan pengauditan terhadap 2,000 syarikat berkaitan kerajaan GLC. Ini satu isu yang sangat penting, bukan saja kerana melibatkan kerugian wang rakyat yang banyak, tetapi menyentuh tentang perkara yang lebih penting ataupun dengan izin the elephant in the room, iaitu tata kelola dan accountability dalam pengurusan GLC dan GLIC ini. Untung rugi memang bukannya parameter tunggal dalam sesebuah pelaburan. Untuk rekod, contohnya syarikat Grab pada mulanya juga ada mengalami kerugian sebelum mereka dapat pelaburan, sebelum listing mereka juga. Tetapi ada value, ada potensi dalam syarikat tersebut. Jadi apa yang isu yang kita harus lihat dan fokus pada isu ini ada dua perkara. Nombor satu, bagaimana Fashion Valley ini boleh mendapat investment atau pelaburan daripada GLC kita, wahal syarikat-syarikat lain, contohnya Grab, tidak dapat bantuan yang diperlukan. Sekarang Grab unicorn di Singapura. Dengan izin, it's a missed opportunity. Syarikat Fashion Valley ini mendapat suntikan bukan hanya 1-2 juta, tapi lebih 40 juta. Soalannya, bagaimana jumlah ini ditentukan? Apakah proses penentuan kuantum yang diberikan? Alasan yang saya baca untuk pelaburan ini adalah untuk memperkasakan bisnes Marine Putra. Dan ini saya sokong sepenuhnya. Tapi jumlah dana tersebut, jika ia digunakan dengan baik, boleh memperkasakan beratus-ratus bisnes Marine Putra dan bukan Marine Putra yang lain. Berapa ramai startup orang muda keluar ke negara untuk dapat funding kerana dalam negara mereka bagaikan pengemis. Jadi apakah proses pemilihan supaya semua rakyat Malaysia menikmati suntikan saja, bukan orang yang ada kabel atau ada geng-geng elit negara saja? Isu kedua, macam mana GLIC atau GLC ini membuat satu pelaburan berugi berjuta-juta untuk banyak tahun, tapi tak ada proses pemantauan, accountability atau safeguard, walaupun dah lama rugi. Kalau saya seorang investor, saya melabur satu jumlah yang besar, takkan saya tidak memantau pelaburan saya dan biar rugi bertahun-tahun begitu saja. Jadi apakah safeguards dengan izinnya sepatutnya ada dalam pelaburan tersebut supaya untung rugi pelaburan dapat dikawal, malah kita dapat memantau, memberikan nasihat kepada mereka yang pelaburan tersebut terus diberikan. Takkan kita bagi 40 juta dan biar mereka buat suka hati. Jadi, seperti saya kata tadi, untung rugi itu sebahagian dari pelaburan. Tetapi ia boleh dikawal. Pembaziran ini dapat dielakkan kerana duit dan pelaburan tersebut sebenarnya yang dibazirkan tersebut boleh digunakan untuk bisnes-bisnes yang lain. Kita tak nak menghabiskan atau merebut peluang orang lain untuk mendapat suntikan tersebut. Jadi itu yang betul. Some heads must roll. Perlu ada accountability dalam hal ini. Sebenarnya saham telah dijual pada 2023. Kenapa sampai sekarang kita tak mendengar sebarang tindakan yang diambil? Kalau kita lihat di Singapura, termasuk ada juga kerugian dan disebabkan ada accountability. Ada orang yang terpaksa meletak jawatan. Tuan Yang Betul. Pengumuman kerajaan mengenai program nasionalisasi untuk Badan Berkanun dan GLC adalah satu perkara yang penting. We have to reform our GLC and GLIC. Isu ini sangat tepat pada masanya. Dan sebenarnya bukan baru. Sejak rancangan Malaysia ke-11 kita dah bincang isu ini. Jadi persoalan yang paling penting sekarang, kita tidak mahu hanya satu rancangan ataupun percakapan yang cantik di atas kertas, tetapi dihalang atas pelaksanaan yang lemah. Oleh itu, ada beberapa isu yang kita tengah tangani dalam reformasi GLC. Nombor satu, kita haruslah belajar dari pengalaman yang lalu. Mengambil pengajaran daripada latihan rasionalisasi sebelumnya, dalam dan di luar negara. Kedua, kita perlukan pasukan yang cekap dan pelbagai. Kejayaan usaha rasionalisasi bergantung pada mengumpulkan pasukan yang ada diverse, yang mempunyai kelayakan dan kepakaran yang kukuh dan utuh. Pendekatan pelbagai disiplin boleh memperkayakan pembuatan keputusan dan menggabungkan pelbagai perspektif dan penyelesaian inovatif kepada cadangan yang kompleks.
Bagi saya, agensi seperti Talent Corp memainkan peranan yang penting dalam mengumpulkan pasukan tersebut. Ketiga, kita haruslah memanfaatkan analitika data besar. Menggabungkan analisa data besar ke dalam perancangan tenaga kerja adalah penting dalam landscape tersebut. 4, transformasi yang bantan. Kemampanan adalah penting dalam proses transformasi. Kelima, penyelesaian juga haruslah menyiasatkan penjimatan kos operasi yang ketara. Kita haruslah menambah baik pengalaman pelanggan, mesti menjadi keutamaan. Kita haruslah menyampaikan perkhidmatan yang lebih pantas, lebih cekap kepada rakyat, pelabur, pengusaha mikro, kecil dan sederhana. Kalau kita dapat lakukan dengan baik, kita dapat meningkatkan sumbangan PKS kepada keluaran dalam negara kasar daripada 39% hingga 41% seperti yang disasarkan dalam Acara Malaysia ke-12. Kesimpulannya, rasionalisasi Badan Berkanun dan GLC di Malaysia sebenarnya adalah memberikan peluang berharga untuk kita meningkatkan kecekapan, accountability dan juga penyampaian perkhidmatan dalam sektor awam. Jadi saya bercadang dalam isu berkepentingan tinggi ini, sepatutnya ada pelibatan lebih banyak ahli parlimen di sini. Saya berharap semua pelaburan berkepentingan ataupun penyata kewantian di setiap GLC, GLIC dapat dibantangkan di parlimen, terutamanya di JKPK, Jawatan Khas Parlimen Kewangan. Dan jika mungkin kita wujudkan satu jawatan kuasa khas parlimen untuk reformasi GLC dan GLIC ini untuk mendapatkan input daripada ahli parlimen dwi partisan yang berpengalaman dalam hal